Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syaibah binti Muhammad Yazid, memegang nombor matrik D2020962111. Hari ini saya akan menerangkan tentang corak dan trend dalam jenayah juvana dan keadilan juvana. Kadar jenayah semakin meningkat dalam kalangan remaja dari segi jenayah jalanan, kekerasan, jenayah penyalahgunaan dadah, salah laku seksual, rasuah, samun serta mencuri menurut kata-kata daripada Ramidin dan Mustafa Ali pada tahun 2016. Statistik jenayah melibatkan pesalah juvenil termasuk yang masih bersekolah telah meningkat sebanyak 24.4% daripada bulan Januari hingga Oktober pada tahun 2014. Utusan Malaysia juga melaporkan faktor berlakunya jenayah di Malaysia adalah seperti kemiskinan, kemerosotan ekonomi, masalah penyalahgunaan dadah serta institusi kekeluargaan yang semakin berpecah. Oleh dengan itu, saya akan menerangkan tentang konsep, teori dan juga teknik penyerangan sosial dan delinkuensi remaja. Konsep, corak dan trend dalam jenayah juvana dan keadilan juvana ialah menurut data tangkapan iaitu ARIS data. Data tangkapan telah dikumpulkan oleh pihak FBI sejak tahun 1930 dan ia membenarkan kajian jenayah dan trend penangkapan dari semasa ke semasa. Ketetapan dan kesempurnaan data dipengaruhi oleh sifat sukarela UCR pelaporan menurut kata-kata Mars pada tahun 1999. Dalam pada itu, terdapat juga kelemahan untuk menggunakan data tangkapan sebagai ukuran jenayah. Penangkapan juga bergantung kepada beberapa bilangan faktor selain daripada jenayah, keseluruhan, kemahiran pelaku, umur, jantina dan juga bangsa. Seterusnya, konsep yang kedua ialah laporan mangsa jenayah iaitu victim reports. Maklumat mengenai jenayah yang dilakukan juga boleh didapati daripada tinjauan mangsa jenayah. Maklumat terperinci dikumpul mengenai kekerapan dan sifat daripada jenayah robol, serangan seksual, pecah rumah dan kecurian menurut kepada Biro Statistik Keadilan 2000. Kaedah temu bual menyebabkan kepada sedikit penganiayaan dilaporkan daripada temu bual responden bersemuka dengan mangsa. Baiklah, seterusnya adalah teori yang digunakan. Teori yang digunakan adalah teori rational choice yang diperkenalkan oleh Cesare Beccaria. Premis utama teori ini percaya bahawa manusia sememangnya secara semula jadi mempunyai sifat egoistik dan mementingkan diri sendiri. Oleh hal yang demikian, menurut kata-kata daripada Francis Edward pada tahun 1982, individu itu perlulah ditakutkan dengan hukuman yang membolehkan individu itu patuh kepada undang-undang. Selain itu, teori ini juga berpendapat bahawa untuk menghalang individu terlibat dengan jenayah, hukuman yang diperuntukkan mestilah berkadaran dengan kesalahan yang dilakukan menurut kepada kata-kata Siegel pada tahun 2006. Sebagai contoh, jika jenayah membunuh, merompak dan memukul dikenakan hukuman yang sama iaitu mati, maka penjenayah akan berfikir dua kali untuk melakukan jenayah tersebut terhadap mereka. Mengikut pendekatan teori ini, pelanggaran undang-undang berlaku apabila pelaku jenayah iaitu offender membuat keputusan untuk mengambil risiko setelah mengambil kira faktor peribadi iaitu keperluan wang, dendam, ancaman dan juga kepuasan serta faktor situasi iaitu sejauh mana sasaran itu dilindungi dan keberkesanan kawalan pihak yang berkuasa. Selain itu, penjenayah juga akan mengambil kira faktor sebelum melakukan jenayah. Kata-kata ini adalah menurut daripada Ringrick dan Walsh-Ilchik pada tahun 1985. Misalnya, penjenayah akan menimbang hukuman yang bakal diterima sekiranya perbuatan itu dihidu oleh penguat kuasa, manfaat ataupun nilai hasil jenayah yang dilakukan dan keperluan untuk melakukan jenayah itu pada masa akan datang. Bagi pendekatan rational choice ini, ahli kriminologi bukan sahaja menguraikan kejadian jenayah dari segi perspektif jenayah iaitu offender, malahan ia turut menganalisis dari segi perspektif kesalahan iaitu offences yang dilakukan dan kedua-dua konsep ini dinamakan sebagai offences specific crime dan offender specific crime. Bagi offences specific crime, penjenayah akan memilih bentuk kesalahan berdasarkan kepada ciri-ciri yang telah diterangkan di atas, iaitu sekiranya penjenayah memilih untuk melakukan jenayah, maka penjenayah akan menilai tahap kawalan keselamatan, ruang dan juga peluang yang wujud, nilai barang dan sasaran, risiko hukuman yang bakal diterima sekiranya mereka ditangkap oleh pihak yang berkuasa. Dalam konteks offender specific crime pula, seseorang itu tidak terdorong untuk melakukan jenayah secara sendirinya tanpa ada apa-apa sebab yang tertentu. Sebelum penjenayah memilih untuk melakukan jenayah, mereka juga akan memikirkan sama ada mereka benar-benar yakin dengan tahap kebolehan mereka melakukan jenayah, tujuan untuk melakukan, keperluan dan tahap keselamatan dirinya. Dalam hal ini, undang jenayah pastinya mampu menyebabkan kepada perasaan gentar kepada para penjenayah dan secara tidak langsung, penjenayah akan membantalkan niat mereka untuk melakukan jenayah.
Seterusnya, saya akan menerangkan tentang teknik penyelewengan sosial dan delinkuensi remaja. Antara teknik pertama ialah jenayah kejam. Jenayah kejam termasuk di dalam kategori jenayah kekerasan, di mana mangsa dicederakan atau diancam dengan keganasan. Jenayah kekerasan termasuk rogol dan serangan seksual, rompakan, serangan dan pembunuhan. Sebagai contoh, di Malaysia, sebanyak 330,395 kes jenayah kekerasan telah dilaporkan dalam tempoh 12 tahun. Seterusnya, teknik yang kedua ialah melakukan serangan teruk. Serangan teruk merupakan suatu jenayah apabila seseorang individu menyerang individu yang lain dengan menggunakan keganasan secara fizikal. Serangan teruk melibatkan kepada tindakan yang lebih serius, seperti serangan yang dilakukan dengan niat untuk menyebabkan kepada kecederaan badan yang serius atau serangan yang dilakukan dengan menggunakan senjata yang berbahaya. Serangan teruk biasanya diklasifikasikan sebagai kesalahan jenayah. Di samping itu, selain jenayah harta, jenayah harta benda ialah kategori jenayah seperti merompak, vandalisme, pembakaran dan juga menceroboh. Jenayah harta benda hanya melibatkan kepada pengambilan wang atau harta benda dan tidak melibatkan kepada kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap mangsa. Dalam hal itu, teknik jenayah yang terakhir ialah melakukan kesalahan status. Kesalahan status merupakan tingkah laku seperti bontang sekolah, mengambil minuman keras, melarikan diri dan pelanggaran perintah berkurung. Kesalahan status bukanlah jenayah, tetapi ia dilarang di bawah undang-undang kerana status remaja sebagai bawah umur. Seterusnya, dari segi teknik penyelewengan sosial dan delinkuensi remaja, remaja masa kini lebih rendah untuk melakukan teknik penyelewengan sosial dan delinkuensi dari segi pengambilan barang terlarang, iaitu dadah. Dadah merupakan antara aspek utama peningkatan kes jenayah yang berlaku kerana remaja masa kini kurang pengawasan daripada ibu bapa, kurang penghayatan agama atau orang terdekat untuk membendung masalah dan ketagihan yang berlaku. Baiklah, sekian sahaja daripada saya untuk menerangkan tentang corak dan trend dalam jenayah jubana dan keadilan jubana. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat.